Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya kita dapat bersama pada petang ini 24 hari bulan Jun 2021 di mana kita boleh berbincang bersama-sama di rumah ni, work from home sekarang ni, untuk kita bagaimana untuk mendaftarkan aset dengan baik dan efisien di AMS. Jadi saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni untuk kita tengok apa strategi yang kita ada, kita perlu untuk kita nak daftarkan satu aset ke dalam AMS dengan baik dan efisien. Jadi yang pertama sekali ini kita kena betul-betul yakin lah. Ini saya dah tulis nombor 1. Betul-betul yakin bahawa aset itu adalah yang kita punya. Ini kita kena bear in mind bahawa perkara ni sangat penting. Takut-takut orang lain punya. Jadi kita kena betul-betul yakin bahawa aset itu kita punya. Kita yang beli, kita tengok dia ada di makmal, kita guna dan sebagainya. Sampai depan kita dah. Kita kena yakin betul-betul untuk pegawai aset di semua PTJ dan saya sendiri nak ingatkan diri saya juga, bila kita nak daftarkan satu aset ni, kita kena betul-betul yakin bahawa kita sendiri punya, bukan hanya bergantung kepada senarai yang diberikan oleh Jabatan Bendahari. Okey. Jadi, pertama sekali kita kena betul-betul yakin aset itu kita punya. Jadi, selepas apa yang kita nak yakin, kita kena ada documentation, kita kena ada alat itu, kita tahu alat tu, kita yang buat sebuah harga dan sebagainya. Jadi, kita memang betul-betul yakin. Kalau kita tak yakin, kita kena tanya kawan-kawan, rakan-rakan kita yang betul-betul yakin dan ada documentation. Itu yang amat penting lah untuk kita mendaftarkan satu aset. Okey, betul-betul yakin bahawa kita ni kita punya. Okey, yang kedua kita kena masuk MS lah. MS untuk daftarkan. Jadi kita kena masuk MS untuk daftarkan lah. Jadi dalam kes saya ni sekarang saya dah masuk ke dalam sistem. Okey, tuan-tuan pun dah faham ni. Cucu melawat pula. Okey, kita masuk dalam AMS. Kemudian kita akan gunakan QPA 2. Okey, pendaftaran QPA 2. Okey, dalam QPA 2 tu kita akan menggunakan daftar aset IFAS. Okey, daftar aset IFAS. Jadi masuk balik yang ni. Okey, MS untuk daftarkan melalui IFAS. Dan IFAS ni adalah Jabatan Bendahari lah. Jabatan Bendahari. Okey. Yang keduanya kita akan daftarkan melalui IFAS, Jabatan Bendahari. Okey. Dan ini senarai bila kita klik pendaftaran QPA 2, kemudian daftar aset IFAS melalui IFAS ni, kita akan masuk ke dalam server IFAS, server Jabatan Bendahari. Ini bukan server, saya dah ulang banyak kali, ini bukan server AMS tetapi server IFAS. Kita cuma curi ambil data tu melalui AMS. Jadi kandungan yang dalam ni, yang preview ni adalah di Jabatan Bendahari, server dia. Kadang-kadang boleh masuk, kadang-kadang tak boleh masuk. Terpulang pada server tu lah. Kadang-kadang server tu okey, kadang-kadang server tu tak okey. Okey, sekarang ni yang contoh yang saya akan masukkan satu ni baru je, kami baru terima alat ni. Jadi saya akan pergi pilih jabatan saya lah. Okey, jabatan saya Pawam. Okey, Pawam. Awam ni Pawam lah. Dan saya akan tengok tahun 2021. Okey, tahun perolehan dia 2021 tahun sekarang lah.
Okay, tengok apa barang. Awam tak ada beli banyak tahun ni. Hanya 2021 ni satu alat saja. Jadi kita cari dia akan jumpa lah satu alat daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, insya-Allah lah. Agak-agak line tang ni okey. Kan pagi tadi tak berapa okey. Jadi tengah hari okey, petang ni tak tahu macam mana. Okey. Jadi kita nampak di sini, kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, ada satu alat tahun 2021 pula 2021 Awam baru beli je, iaitu dalam bulan April. Bulan April lepas, satu alat iaitu Proctor Compaction Machine. Dengan nombor siri ni, nombor daftar harta dah diberi dah dengan harga, makmal geoteknik di Awam PTJ, dan ini nombor PO Awam, kemudian tarikh pembelian dia dan daftar. Daftar ni tuan-tuan dan perempuan nampak kan masih kosong. Kalau nampak merah, bermakna orang lain dah ambil ataupun diri kita dah ambil. Contoh macam ni, kata 2020 tahun 2020 Awam. Contohlah kan, banyak alat ni, ada 3 alat 2020 Awam. Ni dah saya telah daftarkan. Jadi orang tak boleh daftar dah. Kan? Orang tak boleh daftar dah sebab saya dah ambil dah. Jadi yang ni kita tak boleh buat apa. Ni kan, dah daftar dah. Ada cara je lah. Tapi dalam keadaan yang normal, kita tak boleh daftarkan lah. Mesti ada cara dalam dunia ni kan, untuk kita nak buang itu. Okey, kita pergi kepada alat yang akan kita daftarkan, iaitu Proctor Compaction Machine. Yang saya nombor 1 tadi lepas betul-betul yakin dah. Okey, yang nombor 1 tadi ni betul-betul yakin aset itu dah kita punya. Ni memang betul. Saya dah masuk jawatankuasa ni. Okey, saya yang defend dan saya yang hantar PO dan sebagainya. Jadi memang yakin alat ni kita yang punya. Jadi untuk 2 kita akan daftarkan. Okey. Kita akan daftarkan melalui, senang je, klik macam ni, klik je. Okey. Klik je. Okey, ready untuk kita daftarkan. Klik sana, daftar butiran. Ataupun kalau banyak ni pilih semualah. Dalam kes kita ada satu dah, kita betul yakin kita punya di Awam. Okey, kita daftar butiran. Once daftar butiran, dia masuk macam biasalah. Kan, dalam sistem ni, apakah kategori alat ni seperti dinyatakan, alat ni induk dan kejuruteraan ini kita boleh pilih nanti. Kan, tapi yang penting kategori ni. Kategori kita kena ni lah. Dalam ni kategori apa, jabat dan sebagainya, ataupun kita nak apa, nak pilih nanti susah. Sebab apa, dia tak boleh tukar kategori. Katalah contoh kita ambil ACT, lepas tu kita nak tukar kepada ni tak boleh. Tapi kalau dari satu yang ni punya, contohnya kalau alatan makmal, dalam alatan makmal tu kita boleh tukar. Tapi kalau kata kita nak tukar kepada alatan ICT dah tak boleh. Selepas kita nak daftarkan ni. Yang kita telah daftarkan. Jadi tak boleh ubah dah. Sebab apa? Dia punya tag ID tu dia tulis dah ICT, lab dan sebagainya. Jadi kita dah tak boleh ubah dah. Dia punya ni klasifikasi ni. Jadi kita kena secepat, setepat mungkin. Okey, dalam keadaan sekarang saya try Proctor tengok. Sebab dia nama dia Proctor. Jadi kita cari, tak ada Proctor. Kita ambil compaction. Cari jenis. Jadi soil compaction apparatus. Ni tepat sekali lah. Dalam engineering. Dia masuk peralatan bengkel kejuruteraan, alatan tangan, soil compaction apparatus. Yang ni soil compaction apparatus lah. Kita nak alat ni, Proctor ni adalah untuk nak hentam tanah bagi padat dalam mall. Itu tugas dia. Jadi kita masukkan dia sebagai alatan tangan dan bengkel, soil compaction apparatus. Kan, walaupun dia tak ada alatan makmal, kalau kita tengok alatan makmal dia banyak lagi lah. Kan, mungkin kita ambil soil, try tengok. Soil. Apa jadi?
soil sample kit pun boleh juga. Soil compaction apparatus, ini yang paling dekat lah. Okay, jadi kita ambil soil compaction apparatus yang ni, alatan tangan dan bengkel. Kemudian alatan tu adakah dia alatan sokongan, penyelidikan dan pengajaran? Dalam keadaan ni sokongan lah kan. Dan alat ni adalah alat kejuruteraan, kan? Alat yang dibeli melalui duit kejuruteraan. Jadi nama yang bertanggungjawab ni tak ada, selalunya saya tak letak situ. Kalau tuan-tuan ada yang nak bagi tanggungjawab, boleh masukkan nama. Ataupun kemudian pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi, pastikan bahawa semua yang ni betul. Tahun 21 ni kita punya maju teknik apa ni, curi data daripada IFAS tadi, masuk ke dalam AMS. Daftar ni je kita curi daripada IFAS, kita masuk ke dalam sistem kita. Okay, once itu dia dah masuk dalam senarai daftar PTJ. Bila kita ambil itu ya tadi, daftar tadi, dia akan masuk dalam senarai daftar PTJ. Okay, dia akan masuk dalam ni. Tu nampak tu. Yang nombor 8 tu, Proctor Compaction Machine. 29,400 dengan 13 April 2021. Jadi, kita boleh browse lah maklumat dia ni untuk kita nak tambah dan sebagainya. Okey, Proctor Compaction Machine ni untuk nak tambah dan sebagainya. Okey, kita masuk. Tengok apa yang tak ada. Okey, pertama gambar tak ada lagi. Okey, yang kedua betul harta. Kemudian kita tengok kategori dia, betul. Jenama dia, ini yang kita akan kena tambah lah. Nama dia adalah unit test. Unit test Malaysia. Model nanti akan kita tengok lah. Kita akan masukkan kemudian. Kita tengok data dia dulu. Sekejap. Okey, unit test. Okey, sebelum tu, saya dah terlupa. Sebelum tu, kita kena masuk yang ketiga. Iaitu, kita kena ada maklumat pembelian. Maklumat pembelian ni maksudnya dokumen lah. Dokumen lah. Kan, dokumen PO dan sebagainya itu maklumat pembelian lah. PO, GRN dan sebagainya. Okey, dalam kes ni saya dah sediakan dah. Okey, nombor 3 kita kena ada maklumat pembelian. Okey, tutup sini. Kita tengok maklumat ni dengan kita dapatkan daripada ini saya ada simpan dalam kami punya sistem lah. Okey, kami punya sistem ni dah ada. Jadi saya akan ambil daripada sini. Kita tengok brand apa. Okey, kita tengok apa brand. Selalunya kami masukkan dalam ni lah. Kan, model dan sebagainya. Okey. Tak ada. Okey, tak ada dalam ni. Model dan sebagainya kami tak ada. Tak ada dalam ni. Ini adalah semua documentation untuk kita masukkan ke dalam sistem lah. Tapi dalam ni tak ada. Jadi kita kena tengok gambar tu. Kita tengok gambar. Sebelum kita nak tengok gambar, mesti kita masuk dalam dululah. Kita ambil dalam WhatsApp. Mana handphone? Handphone abah mana? Oh, sekejap. Cucu main handphone pula. Ada cucu ni tu. Cucu main handphone pula. Lakotin. Okey, kita akan masukkan ke dalam WhatsApp.
Okey, kita ambil foto dia. Kita ambil satu. Ini gambar dia. Kan? Okey, ini gambar dia. Ini kita ambil banyak lah. Okey.